Barisan Kepimpinan Negeri amat penting dalam usaha memacu Sarawak ke arah negeri maju 2030. Ke arah itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, kerajaan perlu mengamalkan dasar inklusif dalam kepimpinannya, terdiri daripada golongan muda, generasi tua, orang baru dan mereka yang berpengalaman. Selain itu, Premier Sarawak berkata orang-orang lama juga perlu tahu bila mereka perlu mengundurkan diri untuk memberi laluan kepada orang baru. Dan kita latihkan orang muda, not easy to govern. You must have the experience. Lebih-lebih lagi negeri kita Sarawak. People know that we can govern Sarawak. That's why they give to GPS. Katanya Barisan Kepimpinan Sarawak mampu mentadbir tanpa terpalit dengan isu sensitif dalam kalangan penduduk seperti di kawasan lain, antaranya isu penggunaan chopsticks dan isu kalimah Allah. Isu itu katanya tidak menjadi hangat di negeri ini kerana keharmonian di Sarawak yang antara faktornya disumbangkan oleh perkahwinan campur pelbagai kaum. Beliau berucap pada Majlis Persidangan Perwakilan 3 Tahunan Parti Rakyat Sarawak PRS di Sibu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga memuji sikap pemimpin PRS yang sanggup berkorban dalam meletakkan kepentingan parti lebih tinggi daripada kepentingan pribadi mereka. Saya mengucap tahniah kepada PRS. Sudah ada bibit-bibit perjuangan bersama dalam PRS. Parti lebih penting, negeri lebih penting, tapi berkenaan pengorbanan. To those who sacrifice, thank you very much. You are serving your country. Sebelum beliau, PRS bakal menyaksikan pertandingan antara pemangku Presiden Datuk Joseph Salanggandom dan Naib Presiden Datuk John Sikitayai untuk kerusi Presiden yang kosong selepas mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing meninggal dunia hujung tahun lepas. Namun, Datuk John Sikitayai difahamkan mengumumkan menarik diri daripada bertanding kerusi berkenaan minggu ini sekaligus menyaksikan PRS bakal dipimpin oleh Datuk Joseph Salanggandom. Pergerakan Pemuda dan Wanita Parti Rakyat Sarawak PRS merupakan pewaris kepada kesinambungan parti, ibarat kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Menurut Naib Presidennya Datuk Majang Renggi, harapan yang tinggi disandarkan kepada kedua-dua sayap parti itu untuk memperkukuh kedudukan dan berperanan penting ke arah kelestarian parti. Gerakan wanita dan pemuda adalah tunjang kepada perkembangan parti. Aspek kepimpinan yang disemai dari awal lagi, khususnya di peringkat belia, merupakan pemangkin ke arah melahirkan pewaris kepimpinan PRS yang berwibawa. Justru beliau menyeru mereka yang diberi kepercayaan dan amanah menyandang jawatan dalam parti supaya menjalankan tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkin. Junjunglah amanah tersebut dengan bekerja lebih keras. Amalkan sikap disiplin dan berintegriti tinggi demi memastikan kelangsungan PRS sebagai sebuah parti yang disegani. Datuk Majang berucap semasa merasmikan Persidangan Perwakilan 3 Tahunan ke-5 Pergerakan Pemuda dan Wanita PRS di Sibu. Katanya lagi, tanpa penglibatan dan sokongan daripada kedua-dua sayap tersebut, usaha membina sebuah parti politik sehingga mencapai tahap PRS hari ini tidak akan dapat dicapai. Justru beliau menyeru semua ahli pergerakan wanita dan pemuda supaya sentiasa meletakkan kepentingan parti melebihi kepentingan diri. Turut hadir pada persidangan berkenaan adalah pemangku Presiden PRS Datuk Joseph Salanggandom, Ketua Pergerakan Wanita PRS Datuk Sri Doris Sophia Brody dan Ketua Pergerakan Pemuda PRS Datuk Snowden Lawan. Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Ahmad Douglas Ugambas menyokong usul parti PBB cawangan kakus agar Presiden Parti Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng terus menerajui PBB untuk tahun-tahun mendatang.
Jelasnya, ini adalah kerana Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga Premier Sarawak telah membuktikan kepimpinannya diterima rakyat pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 lepas dengan berjaya membawa kemenangan besar kepada gabungan Parti Sarawak. Tambahnya lagi, kini Kerajaan Sarawak turut mempunyai strategi pembangunan pasca COVID-19 ke arah memacu negeri ini ke tahap yang lebih tinggi dalam pembangunan dan kemajuan. Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan Cawangan 3 tahun sekali Parti PBB Cawangan Kakus di Bintulu. Beliau juga menggesa ahli-ahli parti daripada semua ranting untuk kekal bersatu dan mengelak sebarang isu yang boleh membawa perpecahan dan perselisihan faham dalam kalangan mereka. Tegasnya, parti berkenaan perlu kuat untuk terus kekal relevan dan menjadi tulang belakang kerajaan negeri. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah turut menyeru ahli-ahli Parti Cawangan Kakus untuk bekerjasama dengan wakil rakyat dan pemimpin setempat bagi memastikan lebih banyak pembangunan dapat dibawa ke kawasan mereka. Pindaan Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama 1965 yang bertujuan untuk membolehkan Fama menguruskan pemasaran komoditi ternakan tertentu akan dibentangkan ke Persidangan Parlimen akan datang bagi mendapatkan kelulusan Kabinet. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, pindaan itu adalah bagi memperluaskan skop tanggungjawab dan fungsi Fama terhadap pemasaran komoditi dan produk ternakan menerusi rantaian pemasarannya. Jelasnya, langkah ini bagi menstabilkan rantaian bekalan selain memastikan bekalan sentiasa ada dalam pasaran serta rantaiannya tidak terganggu. Jadi kita yakin dan Fama akan terus berfungsi sebagai ejen pemasaran persekutuan yang berkesan untuk memasarkan produk-produk di negara kita dan agromakanan di negara kita. Dan juga pada masa yang sama untuk membangunkan industri agromakanan untuk memastikan bekalan sampai kepada rakyat Malaysia keseluruhan. Datuk Seri Dr. Ronald menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Semarak Syawal Peringkat Kebangsaan di Medan Niaga Satok di Kuching. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan bahawa bekalan makanan utama untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri adalah mencukupi dengan penglibatan berterusan daripada pihak pengeluar. Ya, kita melihat tidak ada gangguan bekalan untuk semua keperluan makanan menjelang Aidilfitri stabil dan mencukupi. Kita membuat engagement dengan pihak pengeluar ayam, telur, diunjurkan bahawa pengeluaran mencukupi bagi keperluan rakyat Malaysia. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ronald melancarkan jualan Happy Hour bagi telur ayam dan biskut raya serta promosi jualan dalam portal Agrobazaar Online. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan daripada kementeriannya kepada 50 golongan asnaf. Acara menyalakan 76 pelita atau bertuntung di perkarangan Masjid Al-Kautar Gedung Simunjan menjadi acara sampingan terakhir untuk penutupan siri jelajah Ramadan RTM Sarawak tahun ini. Ia sebagai tanda simbolik sempena ulang tahun RTM ke-76 dengan menyaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyalakan pelita-pelita berkenaan. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Cik Roslan Cik Daud dan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nazrul Hakim Muhammad Noh juga hadir menyaksikan acara simbolik tersebut. Selain itu, turut berlangsung ialah majlis berbuka puasa, solat maghrib, penyerahan sumbangan wang tunai kepada 14 buah masjid dan 13 surau, disusuli dengan solat isyak dan tarawih bersama masyarakat di gedung. Jelajah Ramadan RTM Sarawak memasuki edisi ke-10 tahun ini yang turut membawa keceriaan kepada 100 penerima sumbangan makanan di sekitar daerah gedung. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.